Di samping bulan puasa ini satu nikmat, ada juga peristiwa yang berlaku, ada pula benda yang berlaku pada bulan puasa, iaitu peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kepada junjungan besar Nabi SAW. Nabi itu satu nikmat dah, Al-Quran pula satu nikmat lain pula. Nak membimbing, nak beri hidayah kepada umat ini, pertama Nabi sendiri tu hak penting. Nabi sendiri hak penting. Dia hak job kecik, hak job gapo. Maka dia ada satu kitab panduan bagi dia untuk mengajak manusia kepada kebenaran, untuk kebahagiaan selama-lamanya, iaitu Al-Quran. Peristiwa Rasulullah menerima Al-Quran ialah pada usia Rasulullah 40 tahun. Yang mana sebelum daripada Rasulullah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, maka Rasulullah ini rasa serabut dengan masyarakat dia. Ketika Rasulullah hampir usia 40 tahun, maka kehidupan Rasulullah seolah Rasulullah mula dah menunjukkan rasa serabut dengan masyarakat, maka dia menyendiri di Gua Hira. Rasulullah pergi kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang 3 bulan baru turun. Maka Sayyidina Khadijah buat mari makanan, buat mari apa dia. Maka tepat pada 17 hari bulan Ramadan, maka turunlah wahyu yang pertama kepada Rasulullah, iaitu surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Kitanya peristiwa nuzul Al-Quran ini, ayat Quran ini ada seolah-olah bercanggah. Pertama, riwayat kata Al-Quran ini turun pada bulan Ramadan. Dan manakala ayat dalam surah Al-Qadar pula, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Qadar pula menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Saat ni kata malam 17 hari bulan Ramadan, satu kata malam Lailatul Qadar. Maka ulama menyatakan peristiwa ataupun cara penurunan Al-Quran ini, pertama Allah Ta'ala cipta Al-Quran sebiji tertulislah di Lauh Mahfuz serentak 30 juzuk berada di Lauh Mahfuz. Bilakah waktu dia kita tidak tahu. Manakala daripada Lauh Mahfuz Jibril saling Al-Quran ini diturunkan ke satu tempat di langit dunia dipanggil Baitul Izzah. Baitul Izzah ni tempat simpanan Al-Quran di langit dunia. Saat ni Lauh Mahfuz di langit ketujuh. Maka apabila Tuhan cipta di sana tak tahu waktu bila, tetapi diturun daripada Jibril, pindah daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Ulama kata Jibril ambil daripada Lauh Mahfuz turun kepada Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Maka daripada Baitul Izzah turun kepada Nabi secara beransur-ansur selama 23 tahun, bermula daripada malam 17 hari bulan Ramadan. Jadi kena berlaku ayat Quran kata turun pada malam Lailatul Qadar pun betul juga. Hak tu maksud dia daripada Lauh Mahfuz turun kepada Baitul Izzah. Manakala hak kata 17 hari bulan Ramadan, maka betul juga hak tu bermula daripada Baitul Izzah turun kepada Nabi secara beransur-ansur selama 23 tahun menurut keadaan dan suasana nah. Ada permintaan, ada masalah, ada gapo, maka turunlah ayat Al-Quran. Berentek tu. Maka turun ayat Al-Qurannya. Rasulullah pada masa tu duduk di Gua Hira. Tiba-tiba mari seorang lelaki memeluk sebelah belakang dia dan berkata, Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Iqra ni bahasa Arab, maksud dia baca ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad kata, ma'ana biqari'in, aku tak pandai baca. Memang ma'ruh dah, saya tak pandai baca. Oh, Rasulullah tak pandai baca. Zaman dulu membaca itu tidak menunjukkan seorang itu pintar. Membaca tidak menunjukkan seorang itu bijak, tak menunjukkan seorang itu bijak. Kita tengok orang zaman dulu baca tak pandai, tapi boleh buat bangunan-bangunan yang hebat-hebat. Maksud tak boleh membaca satu kaum yang mendahului
praktikal daripada teori. Lo ni teori jangan. Oh jangan lukis plan saja tak nak kira. Buat baru ni sengit. Orang zaman dulu tak ada plan. Oh ya nak lagu mana pakai boleh buat. Sebab tu orang zaman dulu ya tak banyak tulis-tulis, tak banyak apa. Sebab tulis dan membaca itu tidak menunjukkan. Kadang-kadang orang bisa, orang hebat zaman dulu baca tak harap. Tapi boleh mentadbir, boleh goni, boleh gotu, boleh goni. Maka antaranya orang yang tidak boleh membaca pada zaman itu adalah Rasulullah. Ada hikmah Rasulullah tidak pandai membaca supaya apabila Al-Quran diturun maka orang kafir tak boleh nak buat hujah kata Rasulullah tiru kitab-kitab dulu kerana Rasulullah makruf tidak boleh membaca. Berarti dia dapat sesuatu daripada benda lain. Maka untuk menguatkan hujah Nabi Muhammad itu mendapat wahyu daripada Allah bukan rekaat daripada Nabi Muhammad, maka Nabi dia ini tidak pandai membaca. Maka orang hujah, orang kafir mati hujah. Nak tuduh Nabi Muhammad saling kau kitab Al-Quran daripada kitab-kitab dulu kau, tiru kau ataupun membaca kitab-kitab dulu sehingga bijak dan mengarang sendiri kau tak. Maka matilah hujah orang kafir menyatakan Al-Quran ini mari daripada Nabi Muhammad. Apabila turun surah Al-Iqra Jibril mari perintah. Ketika turun tu Rasulullah turun maka Jibril mari depan gua tu tunjuk rupa dia besar. Maka kahalah takut Rasulullah turun pergi temu dengan Sayyidina Khadijah pada masa tu. Sayyidina Khadijah lah isteri dia dia tak menikah selepas pada Sayyidina Khadijah meninggal baru Rasulullah menikah yang kali kedua, kali ketiga hingga 11 orang isteri dia. Maka apabila kelip maka Sayyidina Khadijah selimut Rasulullah. Dia kata wahai Rasulullah, kata wahai ya Muhammad, kata apa ni gini-gini. Tuhan tidak akan menghina kamu, mu ni orang baik, mu orang jujur, mu selalu tolong orang. Cakap Tuhan nak buat khianat kamu. Maka Rasulullah pun ayat cerita kata dia begini-begini. Semalam kata dia le gua kata mari seorang lelaki peluk sebelah belakang dia. Dan suruh baca Iqra. Apa dia tak tahu. Tiba-tiba dia lafazkan satu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi. Jadi Rasulullah duk ulang ayat tu, duk ulang ayat tu, duk ulang ayat tu. Maka katanya Sayyidina Khadijah kata lagu ni lah kita pergi jumpa sepupu hamba. Sepupu hamba ni orang yang sempat mengaji pada zaman dulu. Ahli kitab, orang boleh baca kitab. Orang zaman dulu, zaman jahiliyah ni jarang orang boleh baca. Tetapi sepupu hamba ni orang kuat mengaji, ahli kitab, dia hafal kitab-kitab Taurat dan dia dah saling-saling kitab-kitab Taurat Injil dulu-dulu. Maka nama dia Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal. Maka Warakah bin Naufal ni tua dah pada masa tu sepupu Sayyidina Khadijah. Maka gilah Sayyidina Khadijah bertemu dengan Warakah sepupu dia. Maka bertanya perihal Rasulullah ya. Dia kata Rasulullah ni kata suami hamba ni kata tengah duduk dalam gua jumpa seorang lelaki gini. Maka Warakah bin Naufal kata menurut kiraan hamba lah, menurut pengetahuan hamba, lelaki yang mari bertemu dengan suami kamu sani nama dia Namus panggil. Dalam kitab hamba dipanggil Namus ataupun Jibril. Dia Namus ni dalam bahasa Arab nyamuk dipanggil. Bahasa Namus ni nyamuk. Maknanya benda bersayap, benda ada sayap. Dia pernah turun juga kepada nabi-nabi dulu, Nabi Isa, Nabi Musa. Maka apabila Namus ini ataupun Jibril turun kepada mana-mana lelaki, maka lelaki itu dipanggil nabi. Maka suami kamu ini nabi sebenarnya. Maka apabila Jibril turun kepada seorang lelaki ini, maka tunggulah dia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kaum dia akan hamba dia daripada negeri dia. Maka Nabi Muhammad pada masa itu terkejut dengan perkataan Warakah bin Naufal. Dia kata kaum hamba nak hamba. Tak munasabah dia kata. Lo ni kaum hamba tak ada lah. Kalau di kota Mekah ni Nabi Muhammad orang saya belakang, orang percaya belakang, orang jujur, orang tak ada apalah. Semua bercita-cita jadikan Rasulullah sebagai menantu dia. Tetapi apabila saya lagu tu tiba-tiba Warakah bin Naufal kata, ya Muhammad, kamu orang kaum kamu akan hamba kamu daripada kampung kamu. Maka dia kata kalulah aku ada pada masa tu, pada masa kamu dihamba, dihalau daripada perkampungan kamu, maknanya daripada kota Mekah ni, maka aku akan bela kamu. Tapi Warakah ni tak sempat, lepas pada tu dia meninggal. Tak sempat tengok
perjalanan dakwah Rasulullah. Tu cerita turun nuzulnya Al-Quran kepada Rasulullah. Jadi kita nak kecek sikit apabila kita tahu cerita mengenai turun Al-Quran, kita kecek mengenai kelebihan Al-Quran yang siapa dah kita. Kita tengok dalam masjid ni pun banyak dah Al-Quran. Jadi kita nak tahu kelebihan Al-Quran yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Katanya Nabi SAW daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, Nabi puji, sebaik-baik kamu. Bukan kata orang baik saja, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Pada zaman Nabi hanya satu kitab saja yang menjadi rojok agama Islam adalah Al-Quran. Hadis pada masa Rasulullah pun tidak ditulis, hanya dihafal saja. Yang ditulis hanya Al-Quran saja. Rasulullah melarang sahabat-sahabat menulis hadis kerana takut bercampur Al-Quran dan hadis. Maka yang dibenar tulis hanya Al-Quran sahaja. Maka dilantik penulis-penulis wahyu. Maka kitab yang menjadi rojok zaman Rasulullah adalah Al-Quran sahaja. Maka hadis ni menyatakan orang sebaik-baik manusia adalah orang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Maka sekarang Al-Quran ini dipetik daripada ilmu Al-Quran, maka bercambah, berfuruk, bercabai-cabai menjadi macam-macam ilmu. Ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu usul, ilmu tasawuf, maka bercabai daripada pengajian Al-Quran. Maka sekarang siapa dia yang mengaji kitab seolah-olah mengaji Al-Quran. Al-Quran itu asal dia dan bahaya metah. Begitu ulama mengkaji sampai sekarang tak habis-habis ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fih ma'a safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul Qur'an wa yata'atta fihi wa huwa syakun alaihi lahu ajran. Katanya Sayyidina Aisyah, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Al-Quran sedekah ia lancar membaca Al-Quran, baca sedap molek, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Manakala orang yang membaca Al-Quran dan ia tak ni tak tak ni baca dalam keadaan payah, wa huwa syakun, sedekah dia berusaha juga, payahnya baca juga. Sebab kalau tak baca nak tunggu lacar kat taubat lelah, nak lacar lagu mana. Maka Quran ni kita kena baca, kita tak lacar kita kena baca baru jadi lacar. Nak tunggu lacar sendiri tak boleh lah. Tetapi ulama kata apabila kita baca Quran masih banyak salah, kena niat. Setiap kali kita nak baca Al-Quran, niat nak belajar. Maka apabila nak belajar, kesilapan ketika kita baca tidak dikira. Kerana kita nak belajar, kalau kita tak baca macam mana nak betul? Maka kita belajar dengan keadaan salah, dengan niat nak belajar supaya mahir lidah kita. Maka katanya Nabi, lahu ajrani, bagi dia pahala, dua pahala. Pahala baca Al-Quran, pahala payah dia tu, pahala usaha dia payah. Bukan kita kata dok main baca ku Allah pacirah tak sedah usaha baca muka lain, berlatih baca Yasin ko. Kalau sulit belajar dah baca Yasin, belajar surah Kahfi pula kau berlatih